Ini yang kita dah tulis tadi ni. Sekejap. Geografi. Story balik. Ya, kita storykan balik. Kita dah detailkan ni kan? Dah detailkan ni semua. Okey, sampai sini description. Kita buat satu cerita yang mudah difahami. Summary. Contohnya Firdaus adalah seorang lelaki berumur, kan kita masuk umur kan, 35 ke 40 tahun, macam tu. Okey, benda-benda ni kita kena buat. Okey, saya bagi masa tuan-tuan 20 minit untuk cerita avatar masing-masing punya event. Episod 300 Okey, saya bagi contoh, boleh bincang, buat ciri-ciri dia ni. Okey, sampai siap, sampai dapat ini. Karangan tu. Kita buat cerita pasal ya. Orang set. Orang itu. Kita bayangkan target audience dia. Kita bayangkan dia tu demografik dia umur berapa. Semua tu kita bayangkan. Ataupun kita nak buat by step. Ataupun macam ni, kita buat macam ni. Saya buka yang ini. Okey, sekarang bayangkan yang ini dulu. Demografik. Buat macam tu. Okey. So yang ini saya bagi masa 3 minit. Ya, senang sangat ni. Saya difahamkan tahun lepas dah buat kan. Benda ni dah buat kan. Dah buat. Tapi saya pasti dia tak dibincangkan apa tindakan dia pada. Sebab kalau dibincangkan, hasilnya akan sangat berbeza. Maksudnya kita tak bincang pun ciri-ciri ni, berminat ni siapa lah, macam mana lah, kita tak klasifikasikan pun siapa. Kita hanya buat sahaja. Kita bincang je kan. Sebenarnya ini adalah kerja yang paling lama dalam proses marketing. Yes. Benda ni saja saya biasa ambil 1 minggu untuk bincang dengan tim. Sebab ini very crucial. Kalau kita salah target, contoh tadi kita salah target kan, orang yang gaji, yang sepatutnya yang kita targetkan orang gaji 3,000 ke 8,000. Tapi konten kita untuk budak-budak remaja. Macam mana gaya kan? Sebenarnya kalau kita ada 3 golongan sasaran, pemimpin, ulama dan rumah. Jadi kita akan okey, kita tahu target kita pemimpin kan? Pemimpin. Kita avatarkan dia. Kita fikir, dia ni berfikir cara macam mana? Ini adalah latihan supaya kita dapat berfikir bagaimana cara audiens kita berfikir dan buat keputusan. Jadi tak buang masa. Jadi kita tak ada buat macam ya ke macam ni, ya ke macam ni. Dan bila kita nak research pun kan, kita boleh research. Bila kita buka video kat TikTok tu kan, kita tengok, video ni yang tengok umur 25 sampai 40. Sesuai tak untuk kita punya kempen dengan kepemimpinan ni? Sesuai. Jadi kita kena cari analitik. Dalam video tu kita kena cari analitik tu, video mana yang 40, 45 banyak lah. Nampak tak? So itulah kerja selepas kita buat benda ni. Kalau kita buat sekadar kita buat sahaja, memang akan ada masalah. Ada masalah apa? Dia jadi sekadar kerja yang kita buat saja. Dia tak dapat digunakan. Dia bukan jadi tools. Dia good to know sahaja. Yang ini dia punya level bukan good to know.
Ini level dia need to know. Apa interest dia? Avatar ni semua maklumat-maklumat ni need to know. Kita mesti tahu. Contohnya, menghargai pengetahuan keagamaan dan pembangunan rohani. Jadi video-video kita fokus kepada 3 ni. Walaupun video kita tak banyak view, tak ada masalah. Sebab view tu kita boleh push dengan advertising. Maksudnya konten tu kita kekalkan. yes, quality content mesti dikekalkan. Sebab itulah yang akan menarik audiens yang kita nak tadi. Dan Wan, macam mana nak tahu mengenal pasti macam ciri nilai minat hobi pada avatar tu? Okey. Sebab ini kita macam sekarang kita buat sebayangkan aja. Yes, dia bermula dengan bayangan. Dia mula dengan bayangan dulu. Kemudian baru kita akan verified melalui kita punya kajian. Contoh tadi, kita punya kajian 25 ke 40. Betul tak? Kita punya bayangan 25 ke 35. Jadi kita kena tengoklah, verify balik. Okey, betul ke video ini? Video mana yang 25 ke 35 ya? Video mana yang kita dah buat ni 25 ke 35? Apakah ciri-cirinya? Contohnya tahun lepas, daripada 1000 orang yang datang, berapa persen yang umur 30? Berapa persen yang umur 35 ke 45? Berapa persen yang umur 60? So kita nak tengok balik benda-benda tu. Daripada situ nanti, barulah kita dapat buat kesimpulan, okey, kempen marketing yang kita nak gunakan apa? Ni petang, lepas lunch kita akan buat. Sama ada kita nak gunakan fully media, social media, atau kita nak gunakan by event, ataupun kita nak gunakan by reference. Mana satu? Contoh macam kepimpinan tadi, you tak boleh gunakan Facebook ni ataupun TikTok untuk tarik golongan-golongan ini. Sebab apa? Golongan-golongan ni mana ada tengok TikTok? Facebook mungkinlah dia buka-buka. Okey, saya tanya satu soalan lah. Puan ada Facebook? Berapa kerap puan buka Facebook? Tak, kita tanya. Okey, puan buka hari-hari. Konten apa yang puan baca? Yang berlaku di wall kita lah ya. Yes. Sebab kita kena feed dia interest. Kalau kata kita buat video, walaupun video kita tu sikit je yang tengok, tetapi oleh sebabkan puan suka buka ceramah-ceramah, Facebook akan hantar. So it's not about the numbers of view, the quality of viewer. Ni yang kita kena pegang. Sebab kena ingat satu perkara, kita always boleh accelerate the quality of view kalau kita gunakan advertising. Itu kita boleh buat. Quantity of view kita boleh tengok buat. Once kita dah kenal pasti dia punya quality of viewer. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Saya ambil contoh ya. Andai kata video kita, katalah kita buat video yang tak banyak view. View tu dapat dalam 3,000 orang saja. Okeylah, 3,000. Pada kita is a big failure lah orang kata kan. No, dia bukan big failure. Sebab the teknologi dah ada. Untuk apa? Nombor satu, kita boleh custom audience. Apa maksud custom audience ni? Custom audience ni, kita boleh ambil orang yang tengok ni 3,000 ni, kita boleh tukarkan kepada look alike audience. Look alike ni maksudnya apa? Saya mudahkan. Look alike ni kita bagi arahan kepada platform. Tak kisahlah Facebook ke, TikTok ke, Google ke, YouTube ke, tak kisah. Kita bagi arahan kepada dia. Facebook, aku nak engkau cari. Arahan dia macam ni ya. Aku nak engkau cari 1.5 juta orang yang perangai macam ini. Itu dia punya mudah, bahasa mudah nak faham. Jadi bila kita run ads kepada lookalike ni. So inilah the quality of the audience, quality audience. Jadi kita jangan, sebab tu dalam digital marketing, paid ads sangat penting. You tak boleh jimat dekat paid ads.
You tak boleh jimat dekat paid ads. Wajib spend. Kalau you jimat dekat paid ads, you always akan ada masalah. Kenapa saya cakap macam tu? Baik. Kita ambil contoh. Kita nak ni 3,000 kan? Okey. 3,000 orang ni kan? Berapa kali dia orang akan tengok video ni? Tanpa paid ads. Ini kita cerita tentang organik saja. Tanpa paid ads, berapa kali dia akan tengok? Sekali saja kan? Tetapi dengan paid ads, kita boleh buat dia tengok 10 kali. So, you buatlah video banyak mana pun, kalau dia hanya tengok sekali saja, ada efek tak? Dia hanya a video saja. Sebab tu jangan salah faham paid ads ni adalah kita orang kata membuang duit. Tak. Inilah dia. So, dengan kita buat konten, contohnya tahun lepas, tahun ni, katalah daripada bulan 1 sampai bulan 12, kita gunakan paid ads. Sebulan katalah kita guna 15,000 untuk ads. 15k untuk ads. Let's say sebulan 15k untuk ads. Dalam masa setahun kita dapat 200k new follower. New follower ni tuan-tuan, semuanya yang ini perangainya. Ya. Tuan cakap FB aku nak kau cari 1.5 juta untuk like tu. Itu kita nak letak hook kat mana tu? Nak letak kat mana dia punya question tu? Tak. Dalam sistem FB, dalam sistem dia ada satu yang dipanggil look alike audience dalam sistem tu. Dia akan gunakan maklumat daripada sini untuk cari 1.5 juta ni yang perangai lebih kurang sama. Maksudnya kalau macam Puan kan, salah seorang yang tengok video ni dan 3,000 orang perangai macam Puan saja kan, dia akan cari orang yang perangai macam Puan. Jadi senang tak kerja kita nak menjual lepas tu? Ini kita belum cerita lagi kalau kita berjaya convertkan daripada 200,000 ni, kita dapat convertkan kepada database. Contoh, kita bagi free gift. Terima kasih kerana bersama dengan Quran, kita panggil? Quran Hour. Sebagai hadiah istimewa, kami nak berikan anda 15 siri tadabbur Satu siri yang kita Quran time surah apa? Tak kisahlah, bagilah surah apa pun kan. Whatever it is, kita nak bagi percuma. Dengan syarat tulis nama, nombor telefon, email, alamat, tempat kerja. Settle. Buat 200,000 kali. Bukan buat 200,000 kali. Maksudnya tak ramai kan? okey, macam ni. Okey. Saya ulang balik Ini kritikal, sebab tu saya sanggup ulang. Kalau tak kritikal, saya iakan je tadi. Kalau you tak layan. Soalan. Kita jawab dulu. Apa soalannya? Okey, soalannya macam ni. So sekarang ni kita tengah cari new audience. So My Quran Hour. So satu event, lagi konten yang kita nak pergi tu kebanyakannya mungkin orang berminat dengan konten entertainment sikit. Betul. Lepas tu kita pun banyak lambakan yang tengok video semua entertainment. So sekarang ni kita nak convert that entertainment kepada yang target audience kita tu juga. So sekarang kita memang buat, lepas tu kita realise macam orang suka konten yang macam ni. Dia suka dia lebih. Okey, sebab tu ini kritikal. You buat video based on this avatar, not based on orang suka. Avatar. Target kita. Yes, based on avatar. Macam saya kata tadi, view tak penting. Dalam mana-mana bisnes ataupun event ataupun apa-apa saja, view tak penting. Kecuali kalau you nak jadi influencer. Okey. Sebab apa? Sebab dalam media sosial ni dia ada dua currency. Dua saja currency. Satu adalah jumlah follower ataupun view lah, jumlah follower. Satu lagi currency adalah trust. So you all ni nak currency yang mana? Yes. Jumlah follower yang ramai, currency
yang ada banyak jumlah follower, dia akan kurang trust. So dia hanya ada follower, dia tak dapat bawa pergi ke mana tadi? Believer, supporter dan believer. Itu dia punya hukum dia. Tapi orang yang dapat banyak trust, yang dapat bina trust, majority yang ikut dia adalah orang yang believer. So tak ada masalah untuk kita terus on the spot fokus kat kita punya avatar. No, memang tak ada masalah. Yes. Sebab tu you kena gabung. You kena gabungkan konten yang betul dengan ads yang betul. Sebabnya once you ada konten yang betul tapi you tak boleh deliver kepada orang, tak guna juga. Tapi kalau you ada konten yang ramai orang tengok tapi tak kena pada orang yang betul, pun tak guna juga. Edutainment ke entertainment ke, no problem. Narrow kepada that kita punya audience. Yes. Avatar. Yes. Instead of maksudnya macam kita terlari sikit pergi dekat trending. Tapi kita contoh kita nak sebut pasal ni, tetapi bila kita nak layan trending tu pula kita tak bawa that avatar kita. So itu yang akan jadi waste sikit kat situ. So kalau nak buat entertainment yang stick dekat avatar. Video yang tuan nak buat untuk the trend itu kita tak buat ads pun. Betul. Kita sekadar konten saja, nak naikkan engagement and all that. Tapi personally daripada sudut marketingnya itu tak signifikan pun. Why waste your time and your effort kepada benda yang tak signifikan? Better you fikirkan cara macam mana video yang you buat tu untuk avatar you daripada boring boleh jadi very engaging dan bagus. Better begitu daripada you ikut sahaja trend. Trending memang bagus. Saya boleh jamin kalau saya buat satu video komen pasal makcik Kemboja tu 1 million saya tak ada halnya view. Saya boleh jamin benda tu. Bukan saya ada kuasa Tuhan ke tidak, tapi sebab kemahiran saya untuk convince audience, untuk buat audience react tu sangat kuat. Saya ada kemahiran itu. Tapi bila saya buat video begitu, saya punya follower naik tak? Dia takkan naik, dia view je naik. So orang tengok saja. Tapi kalau saya betul-betul buat video untuk saya punya follower niche, iaitu orang bisnes, walaupun video saya tu view dia 3,000, follower boleh naik sampai 300-400 dengan sendirinya. Sebab apa? Sebab dia tengok satu video, oh baguslah video ni, dia masuk kita punya wall, baguslah Mamat ni, dia update, saya sukalah, saya pun follow. Tapi kalau saya buat satu video, dia viral, dia masuk wall saya tengah gelek, sama ada kena block ataupun dia tak tengok dah. Yes. Sebab tu di kalangan trainer-trainer, kalau tuan-tuan tengok trainer-trainer sangat jarang tau trainer-trainer ada follower macam saya.